Kita dengarkan dulu perkongsian daripada Tuan Kacak kita. Okey. Tentang apa tu? Muzium Berantu ataupun apa? Silakan Tuan Kacak. Assalamualaikum Tok Bugis dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam Tuan. Saya nak ceritakan tentang muzium. Masa tu umur saya dalam, saya pun tak ingat lah, tapi dalam darjah 3 ke 4. Okey. Itulah tahun 2005 ke 6. Tok ingat tak? Dekat tempat tu dia ada buat muzium hantu. Ingat, rasanya tahu kat mana pada tu. tahun tu. Ada konon-konon replika pocong berbaring dalam satu bilik tu, betul ke? Betul tu. Saya pun ada waktu tu. Silakan. Jangan mention dekat ni muzium apa. Dia nak komen kat situ, lantak dia orang lah dia nak komen. Faham tu. Kan dia orang buat replika tu sebiji kan, bau kapur baru sebagai kan. Ya, betul. Masa masa saya masuk dekat satu tempat ni tu, okey, bau dia sebiji, memang dia letak kapur baru betul lah kan. Betul. Lepas tu bau kemenyan, dia bertukarkan dengan bau kemenyan pula. Ya. Yang jadi seram, ada satu patung tu tau. Saya ingat patung. Rupanya Pontianak yang sebenar. Bila saya lihat, dah tak nampak dah balik. Dah keliru dah. Sebab dia orang buat replika tu sebiji tu. Ya. Oh. Lepas saya nampak tu, balik keesokannya, seminggu demam tu. Tu dia. Sebab mula saya terpandang yang patung. Ya. Bila saya ada bau kemenyan tu, saya pandang kiri, ada lagi sebiji patung yang sama. Tapi bila toleh tempat lain, toleh balik, dah tak ada dah. Okey. Cuma saya nak confirmation sedikit Tuan Kacak. Tak tahulah kalau mata saya nampak yang lain ya. Betul ke yang kita tengok pameran tersebut pocong tu bukan saja dia berbaring, malah dia boleh bangun. Betul ke tak betul? Kalau macam pocong tu, pada masa tu orang selalu cerita penampakan dia berbeza-beza. Okey, bermakna dia boleh bergerak lah. Ada yang kata nampak dia baring, ada yang kata nampak dia bangun. Pada zaman tu lah. Lepas tu Tuan Kacak nampak apa? Dia baring saja ke atau apa? Macam saya, dia nampak dia baring je. Alamak, bermakna adakah ada mata yang boleh nampak dia bergerak? Atau ada mata hanya nampak dia baring je? Kalau pada pendapat saya lah, benda tu jadi mainan dia lah kan. Dan dia cipta benda tu sama macam rupa tu. Jadi mana yang ada kelebihan tu mungkin dipermainkan lah Tok. Itu saya nak confirmation tu. Saya risaulah. Kot saya seorang je ke nampak macam tu. Jadi kalau ada yang mendakwa ada nampak pocong tu kejap berdiri, kejap baring, bermakna bukan saya seorang lah nampak. Tak silap saya, muzium tu di-ban di Cosmo disebabkan ramai yang katanya kerasukan. Betul tu. Betul. Pada zaman tu lah, saya masa tu lah jadi 3 rasanya. 3 ke 4 macam tu lah. Dan saya yakin juga bukan saja Tuan Kacak dan saya malah ramai di dalam room ini yang pernah melihat perkara tersebut, apa yang dipertontonkan oleh pihak muzium ketika itu. Lanjutkan Tuan Kacak. Lepas tu macam Washagen kuning pun ada gangguan dia juga. Ada yang kata nampak ada makhluk dalam kereta tu, ada yang kata tak nampak apa-apa. Pelbagai cerita lah pada masa tu.
Lagi yang paling popular dia Jenglot dengan New Borong dia tu. Dia buat sebiji Ya, tu. ya. Ya betul. Itu kalau orang yang boleh tengok, dia cakap ada yang bergerak, ada yang benda tu bergegar. Hmm. Pelbagai pendapat masa tu. Jadi ada tahu tak Tuan Kaca Ya tu. tentang jenglot dan apa belorong yang Tuan sebut tadi tu? New Borong. Ni borong apa benda tu lah. Setahu saya lah, jenglot tu jenglot yang sebenar, bukan replika. Oh, patutlah boleh bergerak tu. Ya. Oh, saya ingat patung. Domo Medan. Oh, domom Oh, Domom. itu bahasa ni 9 gabungan orang asli Domom. Dia rasanya. Domam. Jadi yang dikabarkan replika hanyalah pocong itu. Digambarkan bagaimana hantu pocong itu berbaring kan. Hantu pocong itu seperti orang mati, ada tunjukkan replika pocong itu. Itu yang menjadi satu misteri apabila ada yang mendakwa pocong itu tak bergerak pun, baring je. Sebab saya nampak selain berbaring, pocong tu boleh bangun. Berdiri je kaku. Itu saya pelik tu. Jadi pada anda yang lain, ada tak nampak macam saya? Kalau nampak saya nampak benda tu bergerak, anda boleh komen. Saya nak tengok siapa yang ada melihat pameran itu. Saya tak boleh mention muzium mana, tapi saya rasa anda tahu. Okey. Siapa nampak tekan 1 lah, senang. Jangan bohong. Jujur, berlaku jujur. Jangan bohong. Itu je saya minta. Tekan 1 mana kita boleh tahulah anda pun nampak perkara yang sama. Pocong tu bergerak Okey, Tuan Kaca, apa lanjutan selepas itu bila anda nampak jenglot dan belorong? Apa tadi anda sebut tu? Ni Borong. Nyi Borong. Waalaikumsalam Master Joji. Okey, apa yang reaksi anda ketika nampak dia bergerak? Macam terkejut lah juga kan. Sebab kita tahu benda tu masa tu kita kan hanya pameran. Hanya pameran. Tapi ada sometimes tu bila kita dah pusing tempat lain, kita datang balik, tiba-tiba berlampu mata dia dekat jenglot tu. Itu saya cakap, itu jenglot betul. Anda tahu tak apa yang saya nampak ketika itu? Ketika saya memandang jenglot itu, dia tulis kat situ replika. Memang dia tulis kat situ replika jenglot itu ini. Bila saya tengok, kuku di kaki jenglot itu begini. Contoh 3 kuku contoh. Bila saya tengok macam tu, hidup ni. Ya betul apa aku tengok ni. Tapi tulis replika jenglot. Kenapa bergerak? Mulut nak tanya takut. Kan? Diam je lah. Saya anggap, pandai dia buat replika, dia bateri. Betul tu. Lepas tu, kita ada nampak lah kan dia letak botol susu tu kan. Mula separuh. Bila kita dah pusing-pusing tempat lain, datang balik kat situ. Makin lama makin susut dia punya susu tu. Ingatkan dia orang punya gimmick je. Baru saya tahu malam ni. Bukan gimmick. Gimmick. Mata susu. Okey. Selain daripada itu, apa yang anda boleh kongsikan tentang Muzium Berhantu ini? Itu je lah Tok, cerita pengalaman saya kat muzium. Baik, terima kasih atas perkongsiannya. Tu Tok Aduka type tu makin teruk ya Tuan Kaca. Okey, terima kasih Tok, terima kasih semua. Okay. Terima kasih atas perkongsiannya. Nanti awak settle luar dengan Tok Aduka tu. Jangan buat hal dalam room ni. Settle kat luar. Baik. Okey, assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini berlaku di Malaysia. Okey. Ini adalah satu tempat muzium ataupun dikategorikan galeri yang hebat, yang terbiar lah, yang menelankan kos perbelanjaan yang cukup tinggi juga dan milik individu. Bermakna sudah abandon ya Tuan ya? Ya, dia ini muzium ini telah ditutup
dan tidak beroperasi semenjak tahun 2010. Cerita mistik dia ni, pada tahun 2015, sebelum saya pencen, sebelum saya tamat masa itu, okey, saya bersama, biasalah 5 sekawan ni memang satu tim lah. Okey, memang satu tim. Ya. Kebetulan kami berada di Langkawi pada ketika itu setelah daripada Pulau Bunting yang di Kedah tu, dan kami ke Langkawi lah. Ya. Okey. Di kawasan ini sebenarnya dia dah tutup pada tahun 2015 dan tak boleh masuk. Okay, memang tak boleh masuk lah kawasan tu. Walau macam mana pun, saya memasuki premis ni sendiri, di mana kawan-kawan saya mereka rehat di luar pagar. Okey, saya membolos pagar dan terus redah semak-semak untuk sampai ke bangunan ni, iaitu dia macam banglo 3 tingkat. Macam banglo 3 tingkat. Okey. Apa yang menarik di situ, waktu itu pukul 4 petang pukul 4 petang. Maknanya masih ada cahaya lagi lah Saya sengaja nak tengok ataupun meninjau sahaja keadaan galeri tersebut. Sebab selama ni bertugas saya tak dapat tidak berpeluang untuk ke muzium tersebut. Yang menariknya, ketika saya tiba di kawasan galeri bunyi di dalam sudah ada. Okey, bunyi daripada dalam tu sudah ada. Bunyi apa tuan? Suara Pontianak ke? Bunyi barang bergerak ke? Bunyi dia seolah-olah ada sebutan tau. Ada sebutan. Suara bercakap ya. Ya, suara bercakap. Jadi pada masa itu saya ingat, oh ni ada Mak Gian ke Mak Pet ke apa ke yang pergi pecah tempat tu. Jadi saya dengan hati-hati terhendak-hendak menuju kepada bunyi tersebut. Okey. Apabila saya tiba di bawah tu saja bunyinya ada di atas tingkat 1. Okey, di bawah bangunan kan bawah dia kan tiang dia tinggi-tinggi tu. Tiang apa nama tu? Tiang seri ke tiang apa nama tu? Tiang sokongan dia daripada bawah. Besar tau tiang-tiang dalam tu. Dia tinggi-tinggi. Jadi saya perlahan-lahan untuk nak tengok apa yang ada di dalam. Memang tak gerun lah sebab bersenjata. Faham. Jadi ketika itu saya mengendap-endap. Alangkah terkejutnya aku tau. Terkejut. Saya melihat seseorang sedang membongkok. Lelaki ke perempuan? Rambut memang panjang tetapi dia membongkokkan diri. Saya tengok punggung dia. Pukul 4 petang apabila saya perhatikan, semakin lama saya jalan perlahan-lahan, saya mula mendekati objek tersebut. Lebih kurang jarak dia dalam 10 meter sahaja saya dengan objek tersebut. Dan dia menegakkan badan dan berpaling. Muka dia separuh sahaja nampak. Dan separuh lagi gelap. Baru saya perasan kaki dia tak jejak kat lantai. Ketika itu saya rasa macam, wish, dah betul aku nampak apa ni? Kan? Saya nak panggil kawan. Kawan saya dekat luar jauh tu, dekat pagar sana, luar pagar. Dan saya masuk. Betul, jarak dia nak masuk ke dalam memang jauh, saya tahu. Jadi, apa yang saya buat,
Saya cuma dapat tengok saja. Tengok saja macam orang tergamam. Macam tu. Ada pakai tongkat tak makhluk tu? Dia tak bertongkat. Dia tak bertongkat. Kaki tak jejak di lantai. Tapi membongkok, membelakangkan saya. Maknanya punggung dia tu menghadap kepada saya. Dan setelah saya mendekati dia dalam lebih kurang 10 meter macam tu saja. 10 meter. Baru dia tegakkan badan dan dia mengalih badan dia. Maknanya berpusing menghadap saya. Dan yang saya dapat tengok muka dia tak siap. Muka tak siap. Dan saya walaupun berani orang kata kan, hati kering. Dalam situasi macam tu, saya pun tergamam tau, terdiam. Tengok. Tengok sajalah. Tengok saja. Tanpa saya sedari, botol air daripada kocek seluar saya dari belah kiri saya dah pulas sampai habis tau. Pulas sampai habis tu. Bayangkan. Dan benda tu, dia tak bercakap. Dia tengok sahaja tau. Dia tengok saja. Dia pandangan dia tu memang seolah-olah ada sesuatu yang hendak disampaikan tau. Ada sesuatu benda yang nak disampaikan. Saya tak faham apa yang dia nak. Saya tak tahu berapa lama saya berada di situ. Saya pun tak perasan berapa lama saya berada di muzium tersebut. Tetapi sedar tak sedar, saya sudah berada di tingkat atas. Muzium tu kalau tak silap saya 2 ke 3 tingkat macam tu kan? 3 tingkat. 3 tuan. 3. 3. Dan daripada tingkat 3 tu kita boleh terus keluar kan? Ya, betul. Jadi dari tingkat 1 tu tadi, saya tak perasan bila masanya saya bergerak dan berjalan. Saya berjalan tau. Boleh sampai di atas sekali. Itu satu perkara yang macam pada saya macam tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima yang saya tiba-tiba dah ada ke atas. Dan masa yang saya ambil waktu itu saya tak sedar. Memang tak sedar. Berapa lama untuk saya sampai ke tingkat 3 tu? Dan saya telah melepaskan 2 das tembakan. Hei, Tak apa, peluru lebih. tak maksud saya tuan melakukan itu dalam keadaan tidak sedar. Ya, betul. Bayangkan kalau pistol itu di kepala tuan sendiri. Tapi yang saya macam separuh sedar, bukan tak sedar, separuh sedar apabila saya berada di tingkat 3. Dan apabila saya membuat 2 petanda itu, maka entiti tersebut senyap seketika dan saya sedar. Faham. Saya tak suka bau benda tu kan, belerang. Ya, betul, belerang. Okey, jadi dalam keadaan saya tak sedar yang bermula tadi tu, dan saya rasa kenapa aku boleh berada di tingkat 3? Tadi aku tingkat 1. Dan tingkat 2 tu macam mana saya boleh lepas? Itu memang kejadian yang tidak boleh saya lupakan. Memang tak akan saya lupakan. Okey. Lepas itu saya turun semula ke bawah. Dan sebelum saya sampai di bawah, saya dengar bunyi air. Bunyi air. Pipe dibuka. Ada pipe tu tau, kat bawah tu. Ingat tak ada fountain bawah tu ada. Macam air tu dekat bawah tu. Tahu air pancut tu. Tapi bekalan air sudah diputuskan kan di situ. Memang dah tak ada, dah putus dah. Tetapi saya tengok air tu terbuka. Macam mana motor pump itu boleh berfungsi sedangkan tak ada bekalan elektrik, dah tak ada bekalan air dalam air abandon. Pelik tu. Betul. Dan saya rasa macam ada orang lagi ke? Kan? Atau macam mana?
saya mula rasa macam dah tak sedap diri lah, tak sedap hati lah ketika itu. Dan dalam situasi itu masih ada sedikit-sedikit barang dalam bangunan tersebut yang tertinggal. Belum belum hilang ataupun belum diambil oleh pewaris ke siapa ke saya tak tahu. Masih ada lagi. Sedikit-sedikit lah. Seperti kerusi, meja, iaitu kabinet dia ada lagi ketika itu. Kan sedangkan dia dah tutup dah tu. Ya. Dah tutup lebih daripada 5 tahun kot. Selepas Lukisan semua dah tak ada ya. lukisan tersebut selepas kejadian tu saya buat siasatan dan telah diambil dan dibawa ke Muzium Negara. Oh. Dibawa oleh kaum keluarga lah, pewaris, dan ada juga pihak muzium lain yang membantu lah. Okey. Jadi masa saya tengok air pipe tu buka, saya tak terfikir dari mana dia air ni, macam mana dia boleh pancut, boleh buka pipe tu. Tak terfikir langsung. Dan saya hanya memerhati je. Dan bila saya tengok betul-betul kan, seolah-olah motor tu dia hidup sendiri. Pam air tu dia hidup sendiri. Tapi tak ada bunyi. Motor tu tak ada bunyi tau. Dia memang silent lah. Sekurang-kurang ada lah bunyi kocak tu, tapi saya nampak air tu pancut. Saya dalam keadaan macam tu, saya dah sedar ni. Saya nak lepaskan satu das lagi, tapi oleh kerana tadi dah lepaskan, saya teringatlah macam mana nak rekod. Saya nak rekod. Jadi tak apa. Dalam otak saya ada simpan lagi berapa nanti yang untuk latihan punya lah, untuk replacement lah. Macam tu. Ada, saya memang ada lebih masa ketika itulah, ada yang lebih sikit. Cuma saya tak pasti berapa banyak yang saya dah guna. Dan selepas kejadian tu, saya mula keluar daripada bawah bangunan tersebut lah, muzium atau banglo tu. Dan saya baru dapat dengar kawan saya bagi signal. Sebab kita orang tak ada sebut-sebut nama tau. Tak ada panggil-panggil nama punya. Signal itu adalah untuk memanggil. Memanggil Saya bergegas. Saya bergegas terus menuju ke gate. Maknanya pagar tadi tu. Daripada mana yang saya masuk tadi tu. Dengan semak tu tinggi tu tau. Aku redah larung je tau. Macam orang ketakutan. Sebab biasa signal tu kalau hidup, something wrong. Something wrong. Dan apabila saya sampai situ, rupa-rupanya kawan-kawan saya pun nampak benda tu kat situ. Diorang tahu tau saya tembak. Melepaskan das 2 kali. Diorang dengar bunyi tu. Dan yang diorang ni tadi berempat ni keluar pagar ni, di tengah-tengah situ. Betul tak? Diorang pegang rokok pun sampai tak sedar rokok tu dah habis. Pegang je, tangan panas. Tangan panas. Maggi yang dah masak kat situ, resin yang dah masak tu pun dia orang pijak. Dia orang pijak tau. Dia tak perasan tau. Dia orang dah buat mungkin nak makan kan. Sementara tunggu saya keluar. Jadi rupanya makanan tu semua dia orang pijak, resin tu. Kami tak dapat makan lah hari tu. Akhirnya rezeki ada. Dapat seekor lah sawah situ, potong berapa entah. Habis lah. Ya, situ memang banyak ular sebab keliling tu hutan. Jadi faham-faham je lah kan. Resin dia kena pijak. Kita nak pergi beli makanan kat mana? Jauh tu. Kan? Nak beli makanan. Jalan je nak nampak pula engkau batik. Apa lagi? Kejar. Kejar, tangkap ekor, tarik. Pegang kepala, pancung terus. Itu dia. Maka kami berlima makanlah benda tu.
buat api, BBQ. Habis dia darurat lah tu. Ya betul, darurat. Itu dia tadi perkongsian daripada Tuan Kudri kita. Apa yang lalu lah memang jadi lauk lah kan. Kalau dia sedang dalam operasi, dalam tugasan. Adalah tu, bukan saya saja nak melencong ke situ. Adalah tu, sebab saya pernah dengar-dengar kawasan itu pernah dijadikan, ni tak tahulah ni Tuan Fijabi marah ke tidak aku cakap ni. Pernah dijadikan kawasan pusher sebab dia tahu manusia lain tak berani masuk situ. Jadi bukan saja-saja Tuan Fijabi kita and the gang buat barbecue kat situ. Ada sebab. Okey, silakan Tok Wan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Bugis, para panel, ahli pendengar dan juga tunang saya yang saya kasihi dan saya sayangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik sebut tunang dikasihi sayangi je. Siapa tunangnya tu? Nantikanlah ya. Okey. Okey. Masa tu saya masih dalam sekolah rendah, tetapi cerita ini selalu diwar-warkan di dalam keluarga saya, dalam kelompok saya. Okey. Kejadian tu masa sekolah rendah dan saya datang mengikut program sekolah menghadiri satu muzium di kawasan Johor Bahru ni lah. Okey. Saya tak mention mana-mana muzium, tapi korang boleh fikir sendiri. Tapi saya minta mohon jangan mention yang mana tahu jangan mention dalam ni, cuma korang dengar saja cerita tu. Okey. Masa saya sampai kat muzium tu, okey, kita dah masuk dalam muzium. Kami dihidangkan dengan tayangan satu tempat di mana lokasi tu adalah lokasi tempat singgahsana. Okay, semasa saya berdiri dekat kawasan singgahsana tu, saya terasa Maaf Tuan, maaf Tuan, Tuan mungkin tak dengar benda ni, tapi saya mendengar amat jelas dan saya yakin siapa pakai handfree ataupun headphone macam saya, dia akan dengar dengan jelas. Waalaikumsalam, Tengku, saya tahu ini Tengku ni, yang pakai nama Tengku Daling kalau tak silap. Selamat datang. Okey, Tok Wan kalau boleh, sebab tadi saya nampak Tok Wan macam letak kat mulut handfree punya mic, betul? Okey. Dah macam nak tertelan dah benda tu. Jadi saya tahu bila Tok Wan bercerita, benda tu ada di mulut, jadi dia bunyi contoh. Okey. Macam mana aku nak gayakan ni, tapi bunyi Okay. bunyi S tu banyak sangat. Alright. Jarakkan sikit je. Sekarang clear tak? Clear, tapi Okay. kalau boleh jangan dalam mulut. Alright. So sekarang okey Tak ada dengar Mantap. lagi Mantap. Okey. So masa sampai dekat satu kawasan tu dipanggil sebagai kawasan singgahsana. So dia tunjukkan kawasan singgahsana tu. Semasa dekat kawasan singgahsana tu, masa saya berdiri dan memandang menghayati kawasan singgahsana tu, saya terasa macam ada beberapa orang yang tengah duduk dekat kerusi yang disusunkan singgahsana tersebut. Okey. Lepas tu kita orang berjalan lagi melihat satu lokasi dan satu slot bilik di mana barang kat dalam tu adalah barang-barang artifak lama. Okey. Barang-barang artifak lama dekat kawasan tersebut. Baca komen tu Wan. Apa tu? Jangan makan mic tu je, Dek. Okey. Jangan Kak, ni merah muka ni, tengah duduk ni. Okey. So, masa kat barang artifak tu tak ada apa-apa. Tak ada apa yang pada saya mistik lah. Okey. Sehingga sampai di satu tempat tu, kawasan tu menuruni tangga. Okey. Menuruni tangga 2 tingkat Dia meluncur ke satu tingkat dan lepas tu dia ada sedikit ruang lega dan turun lagi ke bawah. Okey, untuk pengetahuan korang, dekat situ kawasan penurunan tangga kat kawasan tu ada satu gambar yang sangat besar, sangat gegasi, dan gambar tu saya tak boleh sebut gambar siapa. Okey, semasa saya menuruni tangga tersebut, saya melihat gambar tu, saya terperasan yang anak mata pada gambar tu, anak mata dia bergerak. Dia punya gerakan tu dia seolah-olah dia macam dia menjeling kepada orang yang menuruni tangga tersebut. Okey. Habis kat situ, lepas tu kita dibawakan ke satu lagi ruang dewan yang
agak luas juga, di mana kawasan tu merupakan Tuan. ya, Gambar tu tadi lelaki ke perempuan? lelaki. Ibarat macam gini lah. Kalau orang tengah turun tangga kan, daripada macam gini mata dia. Dan gitu ke? Mata dia tegak tu, tapi daripada gerakan dia tu nampak macam mata dia tu ke bawah sedikit, dia menjeling pada kanak-kanak ataupun orang yang melalui tangga tersebut. Dia jeling, dia akan tengok siapa yang turun dari situ. Oh, faham. Okey. Teruskan. Okey. Lepas tu kami dibawa ke satu ruang dewan yang agak besar juga, dan ruang ini pada saya agak seram dan misteri, di mana ruang tersebut dia menyimpan tengkorak dan juga replika binatang buruan dia. Okey. Dan apabila saya meneliti dekat kawasan tu, rupanya kawasan di sekitar perairan Johor ini bukan banyak harimau tapi banyak gajah. Oh. Okey. Yang seingat saya, kalau saya lupa, kalau saya salah saya minta maaf. Seingat saya, dalam rekod yang diberi, pemburuan dekat kawasan perairan Johor ni, gajah yang telah ditombangkan dan dibunuh lebih kurang hampir 500 ekor. Ui, banyaknya. Okey. Hampir 500 ekor. Dan gajah dan harimau yang mereka memburu lebih kurang dalam 200 ke 300 ekor. Kurang ajar. Okey. So, diorang musnahkan ataupun memburu binatang-binatang ini kerana mereka nak membuka tapak-tapak yang untuk penduduk-penduduk Johor yang datang ke sini lah, untuk bermaus tautin di Johor. Okey, seperti yang saya sedia maklum, kampung saya sendiri iaitu Kampung Pasir, dahulunya kawasan itu adalah hutan belantara yang dihuni oleh gajah dan juga harimau. So mereka ni memburu dekat kawasan itu untuk dilapangkan kawasan tu untuk dinaikkan tanah. Okey. Jadi dekat kawasan dewan yang menyimpan artifak dan juga replika, bukan replika, pada saya benda tu real. Sebab gading gajah tu memang betul, tengkorak tu memang betul, dan harimau yang ada dalam dewan tu pun adalah harimau yang betul. Cuma dia diawetkan saja. Okey. Dan masa saya tengah tengok dekat satu ruang tu, dia ada menunjukkan satu ekor harimau yang telah diawetkan dan ada bekas peluru di perutnya. Okey. Masa saya tengah meneliti bentuk harimau tu sampai ke daripada ekor sampai ke kawasan muka, saya ternampak mata harimau tu macam daripada dia memandang ke depan, tiba-tiba dia macam memandang ke arah saya. Masa tu memang saya terkejut. Sampai saya cakap dengan kawan saya, cakap, mata harimau ni gerak lah, harimau ni hidup lagi ke? Lepas tu kawan saya cakap, kau ni tak payahlah takut-takutkan orang, kau tak nampak ke bekas peluru kat perut dia tu? Mestilah dia dah mati, kalau tak takkan dia duduk dalam bekas kaca. Harimau tu duduk dalam bekas kaca tu. Dan kalau direkodkan dekat kawasan tu, harimau yang duduk dalam bekas kaca tu merupakan harimau yang paling besar yang dia pernah buru. Okey, lepas tu dah habis. Ini maaf saya bertanya tu Wan. Ini pemburuan yang haram ataupun pemburuan yang ada permit lesen bagai ini? Pemburuan yang berlesen. Alamak, kenapa dia nak hapuskan? Sebab dia nak buka tapak tu. Dia nak buka tapak, dia nak buka kawasan tu. Kalau kita tanya pun dalam ni tak guna juga kan. Dia orang yang buat kerja kan. Kita mesti fikir apa sah tak tangkap dan transfer ke zona negara ke apa ke. Kan? Okey, kejadian tu semasa dia memburu tu, kejadian tu berlaku sekitar 1500 ke 1400 tahun masih. Oh, lama lah. Okey. Okey, tahun 1400 dan 1500 Masihi lah. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi saya selesai saja daripada muzium tu dan saya pun pulang dan saya berceritalah apa yang berlaku pada saya, pada ibu saya, pada keluarga saya, pada pakcik saya apa semua. Dekat sini yang memeranjatkan saya, di mana ramai rata-rata orang Johor percaya gambar yang besar tu mempunyai roh tersendiri. Dan ramai juga yang pernah terkena sewaktu dia turun tangga tu, dia ternampak mata tu bergerak tu. Ramai yang nampak. Gambar lelaki dekat tangga tu ya. Ya, gambar lelaki yang kat tangga tu. Rasa macam tahulah siapa.
Ah, okey. Dan ramai yang nampak. Dan untuk pengetahuan korang juga, gambar itu dilukis dan diwarnakan menggunakan cat minyak. Kalau kita masuk kat kawasan tu, kita tengok gambar tu seolah-olah macam timbul sikit ke depan. Ya, macam hidup sikit lah. Ya. Okey. Jadi keluarga saya menceritakan yang gambar tu sebenarnya ada roh yang tersendiri dekat kawasan tu. Jadi lepas tu sambungan lagi, saya cerita lagi berkenaan dengan apa yang saya kena dekat bahagian dewan pemburuan tu. Okey. Di mana ada satu replika yang dikata pakcik saya masa tu dia tanya saya, ada jumpa tak satu replika buaya? Dia kata. Lepas tu saya cakap ada. Replika buaya tu ada. Di dalam bekas kaca cakap. Okey, untuk pengetahuan, buaya tu antara buaya jelmaan dan buaya tu masih ada sampai ke hari ni dekat Laut Setulang. Maknanya yang dalam bekas tu replika ke betul-betul? Yang dalam bekas replika tu betul, tetapi buaya tu telah dijampi dan digaibkan menjadi buaya gaib dekat kawasan Setulang. Okey, faham. Kaza, jangan bocor rahsia. Jadi sambil cerita kena pandang komen kan, rahsia terbocor. Itulah, risau juga ni. Okey. Dan lepas tu pakcik saya cakap buaya yang ada dalam replika tu itu memang buaya betul, tapi sebelum dia bunuh ataupun diawetkan jadikan bahan muzium, buaya itu telah pun dijampi dengan sesuatu ayat untuk dijadikan buaya gaib, dan sekarang buaya itu masih ada di Setulang Laut sampai ke hari ini. Okey, untuk pengetahuan Kacak, kalau apa yang saya pernah dengar desas-desus cerita orang rakyat Johor ini, kepala buaya gaib yang timbul dekat kawasan Setulang Laut tu, panjang kepalanya saja adalah panjang bas ekspres. Bila dia menjelma, dia akan jadi bosor bas ekspres, kepala saja. Kepala sahaja. Belum seluruh badan. Ya. Tapi tak mustahil ya, makhluk gaib, nama pun makhluk gaib yang boleh menjelma ni. So kaki dia je nak jelma saya siapa? Dan mungkin ada juga yang pernah cerita, Kak Zah rasa mungkin Kak Zah tahu kot cerita ni. Dia pernah almarhum ni pernah turun ke kawasan air Setulang Laut tu, paras dada, membawa ancak. Sampai saja di tengah tu, dia sampai air tu sampai paras dada. Sampai kat tengah-tengah air tu, dia tepuk air tu 3 kali. Buaya tu muncul naik. Siapa yang ada dekat sekeliling pantai ketika itu, semuanya bertaburan lari. Kerana munculnya buaya yang kepalanya panjang sebesar bas ekspres. Dan matanya berwarna merah kilat menyala. Silakan Master Joji. Assalamualaikum Tok guys. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ui, suara makin manis nampaknya ya. Itulah pasal macam Diam. Dan panel-panel dan sahabat-sahabat yang Joji kasihi. Okay, cerita muzium hantu ni muzium hantu not really, tapi kalau kawasan di muzium tu dalam lingkungan muzium tu adalah cerita bahagian muzium di Sabah yang memang dihantui sebab orang datang situ bunuh diri. Wow. Boleh bah, silakan cerita. Cerita dia hanya beberapa bulan lalu di muzium salah satu di Sabah. Ya, Sabah tak banyak muzium ya. Jadi fahamlah ya. Cerita dia bila di kawasan-kawasan muzium itu kita ada rumah tradisi seperti rumah Murut, rumah Kadazan, rumah Brunei dan sebagainya, berbagai-bagai etnik. Dan kalau malam pekerja muzium tu sendiri cakap tidak akan berani situ. Jangan bilang malam, petang pun tidak akan berani. Petang pun tidak akan berani. Jadi few months back Joji pergi muzium, sengajalah nak stay situ sampai pukul 6 around that museum. Sampai one of the security guard cakap, Miss jangan sampai pukul 6 ah. Then Joji cakap, kenapa? Ada hantu ni di sini.
Oh. Itulah aku sampai sini ni pukul 6. And then lepas tu Sana pukul 6 pun sudah gelap kan? itulah pasal. Sebab kita punya muzium ni dikelilingi oleh pokok arak. Pokok beringin. Okay, faham. Dan memang dah ada kes orang bunuh diri di pokok arak tu, which is di kawasan muzium itself. Dia macam ada mini jungle macam tu. Jadi one of my anak buah memang kerja di muzium sebagai museum officer. Bagi tahu Joji yang kalau yang stay back sampai malam, kereta mereka akan berbunyi seperti alam. Yang macam ada alam titit 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 macam. So when they check out tiada orang apa semua, dan lately mungkin beberapa bulan lah ada kereta ditemui di dekat muzium, dalam kawasan muzium sudah 2-3 hari, bukan kepunyaan staf muzium. Mereka cari-cari tak tahu siapa punya, dan one of the house of tradisi, rumah tradisi, mereka menjumpai satu mayat di bawah Dalam kereta ke? bukan di bawah, ni merinding sudah nih, di bawah rumah tradisi Murut. Okay. Satu mayat lelaki di bawah, sebab kalau rumah tradisi kami ada, tahu kah bawa kolong kalau kami bilang. Kolong. Jadi satu mayat berbangsa Cina. Di situ yang disyaki bunuh diri lah, commit suicide. Jadi yang kereta tu yang 2-3 hari di kawasan muzium adalah kereta beliau. So apa terjadi, dia masuk di situ sebelum muzium tutup pukul 6, dia gantung diri. Jadi dalam beberapa minggu itu kantin, kafeteria semua tutup sebab mereka takut. Jadi benda tu menghantui rumah tradisi di situ. Ya. Dan kelihatan Master Joji membuat penceritaan dalam keadaan kurang selesa ya sekarang ni. Ya, sebab asyik merinding. Tok Kaiji kita, silakan. Waktu tu tahun 2003 bulan 8, saya masuk ke dalam dengan bantuan rakan saya, dan tempat pertama yang saya trigger adalah dekat-dekat dengan berhadapan yang batu bersurat tu. Kalau siapa yang pernah pergi ke Museum Terengganu, kawasan yang di batu bersurat tu, sebenarnya di bawah batu bersurat tu ada kubur-kubur lama yang tiada bertanda. Di kawasan itu yang pertama. Saya duduk di kawasan batu bersurat tersebut, dan rakan saya yang buat clocking lah, dia nak kata kunci jam di setiap kawasan muzium tersebut. Dia bertanya kepada saya, "Hoi, budak kata ke duduk situ?" Kita cakap lah, bukan nak kata sombong lah kan. Aku lebih takutkan Allah daripada makhluk-makhluk ni. Makhluk ni sama je dengan kita. Aku nak berjumpa bukan aku nak kacau. Aku jumpa, aku nak melihat. Selang dia melangkah dalam 5 langkah tu, muncul satu benda timbul daripada belakang batu bersurat. Tangan hitam, kuku panjang, dan tiada kepala. Tidak berkepala. Dengan bunyi, kalau kita bayangkan seekor binatang yang disembelih macam mana bunyi nafasnya melalui tengkuk, macam itulah bunyi dia. Ya. Saya duduk melihat. Cakap, aku nak bagi salam, aku tak tahu kau agama apa. Tapi cuma aku boleh harap, aku cuma nak melihat sahaja. Apa yang ada-ada, apa yang pelik kat sini, kau tolong tunjukkan pada aku mana tempat-tempat yang boleh aku jadikan sebagai petunjuk yang mana benar orang berkata di kawasan ini. Sekali tangannya menunjukkan di beberapa bahagian, terutamanya dia menggerakkan tangannya di bahagian kawasan
monitor ataupun patung-patung. Saya Dan dah dengar sekali tuan hmm, Saya dah dengar sekali Kejap lagi kalau dengar lagi mungkin dia datang dalam penceritaan tuan ini yang tadi ada bunyi sekali. nyebuk je lah kau ni. Taknya itu frame juga. Baik, saya sambung balik. Saya pergi ke bahagian kawasan yang benda itu tunjukkan. Dan benda itu sekali mengikuti saya di belakang dalam jarak rasanya mungkin dalam 5 kaki atau 5 kaki lebih dia mengikuti belakang. Apa yang mengejutkan saya, patung-patung miniatur ataupun patung-patung daripada patung besar dan ada patung-patung yang kecil seolah-olah bergerak. Apa kata orang tu? Saya boleh gambarkan kawasan situ Yang mana pernah pergi kawasan situ tahulah patung-patung tu pergerakan dia macam mana. Ada yang menunduk, ada yang duduk bertinggung, ada yang berdiri dan ada yang nak membaling. Tapi semuanya bergerak. Tapi pergerakan dia tu bukan seperti manusia. Pergerakan dia seolah bila saya sampai, semuanya memandang ke arah saya. Patung-patung tersebut. Dan bayangkan, jika patung-patung yang lebih daripada 12 jenis patung yang pelbagai baju, pelbagai rupa, semuanya memandang kepada anda. Apa perasaan anda ketika itu? Waktu itu saya lihat pukul 11 lebih malam. Ada beberapa tempat yang saya nak pergi. Dan apa yang mengejutkan saya, satu miniatur kecil, seolah-olah macam satu patung budak, datang ke arah saya dalam keadaan mengesot kakinya. Memberikan saya sesuatu. Iaitu satu tali panjang gasing untuk saya bermain. Terus terang, jujur saya bagi tahu keadaan masa tu saya nak katakan saya berani, tidak. Takut pun tidak. Gigil, ya. Siapa dok getah weh. Semua mandang dok kita. Belakang ni orang tak ada kepala. Depan patung nampak. Geboh, sejuk. Kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi, nak kata saya menyambut benda yang daripada patung budak tu pun saya tidak menyambutnya. Tapi saya melangkah ke satu kawasan di mana ada satu miniatur rumah lama. Dan saya bergerak ke tepi. Sambil saya bergerak tu, patung-patung tersebut memandang pergerakan saya. Perlahan-lahan saya bergerak, perlahan juga dia tengok. Saya pandang satu persatu patung tu. Mata dia orang susah saya nak beritahu dengan mata hitam masing-masing. Dan mata yang kepala tak ada tu saya tak boleh tengok sebab tak ada mata. Yang ada ni dia punya urat leher keluar. Gitu aja. Dan setibanya saya di cakap pun dah menggigil lah. Masalahnya dalam cerita begini tiba-tiba Master Joji pun hilang daripada kotak. Oi. Dia pergi Tiba-tiba museum ke? baru je berlaku. Pop, hilang terus. Tak apa. Nanti moderator nampak, moderator akan tolong buat naik. Okey, baik. Saya pergi ke satu miniatur rumah. Rumah-rumah yang ditunjukkan rumah lama. Rumah Melayu lama. Ya. Dan
apa yang mengejutkan saya lagi sekali, ada sekumpulan bak kata orang tu satu jenis patung juga yang duduk di bawah rumah sedang berbual. Ingatkan saya dah selamat daripada patung yang sebelah sana tadi tu. Saya sampai ke rumah tu, patung perempuan tu pula tengok saya. Ya Allahu Akbar. Okey, masa Joji dia tengah buat satu ritual. So jangan ganggu dia kejap. Maaf tergelincir dia kata. Dia ada kerja dia sikit. Tak apa, biarkan dulu. Dan pada waktu tu juga, rakan pengawal keselamatan tengah kunci jam di rumah tersebut. Dan dia pun terpandang sekali patung tu bergerak, yang pakai tudung bergerak melihat saya. Dan salah satu patung tu melihat kepada rakan tu, automatik pengsan. Automatik pengsan. Saya nak kata saya terus menuju ke arah rakan saya tu. Saya tarik dia ke bahagian yang terbuka sedikit dan saya panggil rakan dia yang ke depan. Saya terus tutup operasi. Saya tak berani nak meneruskan sebab saya rasa keseluruhan kawasan malam tu hidup. Dan saya habis operasi saya tu pada pukul 1.45 lebih kurang pagi. Dan kemudiannya saya duduk bersama-sama dengan orang. Saya pulihkan rakan yang kena tenungan tajam kejeritaan patung tersebut. Dan sememangnya diorang bercerita kalau diorang buat rondaan memang diorang tak sampai belakang. Tapi sebabkan saya ada, diorang pergi belakang. Dan malang baginya, sewaktu saya ada tu, terkena gangguan pula. Maaf bertanya tu Kak J. Ya, teruskan. Patung replika itu merupakan replika patung seorang puteri ke? Tidak, orang-orang kampung. Orang-orang kampung lah. Saya macam tak masyarakat sempat kampung. Saya tak sempat masuk ke belakang yang mana ada patung Olik Mayang, patung-patungan yang berpakaian-pakaian diraja. Saya tak sempat masuk belakang. Sebab kita rasa cemas kan sebab rakan kita dah pengsan depan. Nak kata terus bawa dia ke pondok pengawal, pulihkan dia benda semua. Saya nak pergi kembali ke kawasan tersebut tapi dilarang oleh rakan saya iaitu ketua pengawal tersebut sebab dia bagi tahu takut nanti akan jadi hal pada besoknya. Sebab pernah sekali peristiwa berlaku kepada pengawal yang lama yang dia tidak berhenti tapi lari. Dia membuat rondaan. Masa tu di setiap sudut kawasan clocking dia ada CCTV tau. Dia ada CCTV. Dia membuat rondaan kuncian jam. Dia ada 13 kunci jam. Dan kuncian jam yang ke-7, dia buat rondaan seorang. Tiba masa kuncian ke-7, tiba-tiba ada yang mengikuti dia bersama-sama kunci jam. Tapi dia tidak sedar. Setiap kuncian jam diikut. Tapi nak kata bukan berada di dekat, dia jauh. Bayang-bayang yang melayang mengikuti belakang dia. Sampai ke kuncian jam yang ke-9. Dilihatkan dalam CCTV tersebut, dia menoleh ke belakang dengan torchlight, dengan beg kunci jam, dia tinggalkan, dia berlari terus balik. Dan besoknya, masa tukaran shift, dia tak ada, jadi pergi ke rumahnya bertanya, kenapa kau lari balik? Kenapa kau tak datang kerja? Kenapa kau tak habiskan shift? Nak tahu apa dia cerita tu? Keseluruhan patung-patung yang dia lalui dalam kuncian jam semua sekali mengikuti dia. Padahal dalam CCTV nampak bayang-bayang satu bayang saja. Tapi waktu kunci jam ke-9 tu, dia toleh ke belakang, keseluruhan patung-patung yang ada yang dikunci, semua mengikuti dia. Termasuk patung yang tiada kepala.
Ini benda yang tiada kepala di batu bersurat. Dan semenjak daripada situ, pengawal keselamatan dia akan kunci jam paling jauh 5 saja. Dan seterusnya dia buat report. Sampaikan ada peristiwa pihak Perbadanan Museum mengatakan kenapa kuncian jam tidak habis. Dan alasan-alasan yang diberikan tidak diterima. Dan pernah juga salah seorang staf museum malam, dia cuba untuk melihat kenapa mereka tidak habis kunci jam. Esoknya staf museum tu berhenti. Sebab di pejabat perbadanan tu sendiri lebih kuat bendanya yang mengganggu. Adakah kerana pejabat tu tapaknya tidak bersih? Sebab di pejabat tu dia ada stor arkeologi, barang-barang lama. Jadi nak kata barang-barang yang tidak dicuci ataupun barang-barang yang masih lagi liar, yang tersimpan di kawasan museum tersebut. Tapi walau macam mana pun, Museum Terengganu adalah museum yang cantik, yang indah, dengan koreografi patung yang menarik, dan juga kawasan yang boleh dikatakan yang satu kawasan cantik. Waktu siang, anda kalau pergi ke satu taman di belakang antara tengah dua bangunan, ada satu taman di situ, anda cuba duduk tenang di satu bangku belah belakang berdekatan dengan satu batu besar, duduk di situ, tak kira siang. Di siang jadi malam tak ada. Anda duduk seorang-seorang kat situ, lepas tu anda amati bunyi-bunyi dan cuba sebut, kalau nak berteman, marilah.